Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih atas kesudian dan kesetiaan anda menonton kami dalam Bicara Naratif pada malam ini di saluran Berita Harian dan semestinya di saluran TV1. Dalam kita mendepani pandemik COVID-19, sudah pasti banyak industri yang terjejas, tidak terkecuali industri pelancongan seni dan budaya. Industri pelancongan khususnya selepas lebih kurang 15 bulan, sektor pelancongan ini ditutup dalam persempadanan luar masuk negara. Ini lebih penting untuk kita menilai bagaimana survivability dan juga kelangsungan industri pelancongan ini dalam memberikan pulangan kepada ekonomi negara. Dan kita sedia maklum, secara asasnya sebelum ini, industri pelancongan antara penyumbang sektor ekonomi terbesar dalam KDNK negara dan juga sektor ekonomi negara. Maka dengan pandemik COVID-19 ini, bagaimanakah survivability industri pelancongan dapat kita terjemahkan dan juga kita tamsilkan secara bersama. Untuk bercakap lebih lanjut tentang agenda memperkasa sektor pelancongan dan kebudayaan dalam mendepani pandemik COVID-19, bersama dengan saya secara eksklusif pada malam ini dalam Bicara Naratif, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Motek. Assalamualaikum, selamat malam Datuk Seri. Apa khabar? Salam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami pada malam ini. Terima kasih menjemput juga. Ya, alhamdulillah. Kalau kita lihatkan Datuk Seri, sudah lebih 15 ke 16 bulan kita mendepani pandemik COVID-19 ini. Ia memberi kesan bukan sahaja kepada industri pelancongan tetapi juga kepada keseluruhan ekonomi negara, termasuk sektor sosioekonomi. Bagaimana Datuk Seri melihat perubahan ini yang perlu untuk kita sesuaikan dalam melihat dampak dan juga kesan pandemik COVID-19 ini? Ya, terima kasih. Betul, tepat sekali dalam 15 bulan kita ni menghadapi keadaan PKP begini, di mana apabila masa itu kita baru masuk menjadi kerajaan, dan kita ianya amat membimbangkan. Dan pertama kali kita menghadapi PKP, saya rasa itu keadaan yang tidak menentu bagi kita, dan kita sudah mula dengan PKP. Lepas tu sekarang ini PKP lagi, dan kita nampak kes semakin hari semakin meningkat. Kalau sebelum ini sampai 6,000 dan sampai 8,000. Syukur pada hari ini dah 4,900 lebih. Jadi kita mengharapkan ianya sentiasa menurun, dan sudah tentu ianya amat memberi kesan begitu besar secara negatif kepada kita punya industri pelancongan. Dan kalau kita melihat, kalau kita merujuk kepada industri pelancongan ini, ianya pelancongan yang melibatkan pergerakan orang ramai pergi ke satu tempat kita melibatkan penginapan, melibatkan pengangkutan, melibatkan makanan, melibatkan banyak perkara yang melibatkan manusia bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Yang inilah yang akan membantu untuk menjana pendapatan kepada negara kita. Tetapi pada masa ini ianya amat membimbangkan. Jadi kita sebagai kerajaan, sebagai Motek, kami tidak dapat duduk diam. Kami terpaksa memikir solusinya. Tetapi untuk mencapai satu-satu solusi itu, sebagai kementerian kita adalah satu agensi yang membantu industri ini, dan kami perlu banyak berinteraksi dengan industri, penggiat-penggiat industri ini. Maka solusi itulah kita bincangkan bersama. Sebenarnya beberapa kali sudah kami menganjurkan pertemuan dengan pihak industri, dan juga malah sekarang ini secara norma baru. Tapi itulah keadaannya pada masa ini, dan kami cuba mencari cara mana untuk membantu hotel, membantu mereka yang terkesan ini, terutama sekali mereka yang bekerja dalam industri ini. Ramai mereka yang telah terkesan, dan banyak yang mengadu kepada kita di Motek. Jadi ekonomi kita memang kalau dulu yang dikatakan 15.9% telah menyumbang kepada KDNK negara pada tahun 2019 sahaja. Tetapi lepas tu semuanya kita anggarkan kerugian, terutama sekali dari segi perbelanjaan pelancong, terutama sekali dari luar negara itu amat tinggi sekali. So dulu yang datang dalam 26.1 juta. Sekarang ini kalau 2020
ada dalam 4 juta lebih. Kalau 20-21 lagi tak ada lah. Ada beribu macam tu je. Ya. Itu pun definisi pelancong tu sebab kita tak buka kepada pelancong untuk datang. Jadi sebab itu ramai orang memikir, oh padan lah bila ada penularan lagi kan, kes daripada pelancong. Bukannya pelancong yang datang melancong. Sebenarnya definisi pelancong itu perlu dilihat semula. Ya. Sebab yang datang itu adalah orang yang datang bekerja. Ya. Jadi apabila mereka datang ke negara kita, lebih daripada satu malam, mereka dianggap sebagai pelancong. Padahal mereka dari tahun 2020 lagi kita sudah tutup kita punya border kita daripada pelancong. Malah pelancongan dalam negeri kita sendiri pun, dalam negara kita pun kita kawal. Jadi ada masa kita buka, ada masa kita tutup. Ya. Jadi sebab itu ia menjejas dari segi perolehan dalam negara kita. Okey. Ya. Selain daripada takrifan tentang pengembara ataupun pelancong untuk diberikan definisi dan juga tamsilan yang baru itu, kita sedia maklum yang diungkapkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri tadi adalah tentang simbiosis keperluan bergerak antara industri IKS, industri perhotelan, penerbangan dan juga industri kraftangan, malah industri pempromosi pelancongan juga turut terjejas, makanan juga turut terjejas. Shopping. Dalam hal ini dahulu tahun lalu kerajaan nekat dalam melaksanakan pelancongan secara gelembung tempatan ataupun domestic travel. Maka ia menampakkan sedikit keberhasilan dalam meramaikan dan juga menambah jumlah pelancongan tempatan khususnya dalam sedikit menjana ekonomi domestik. Cumanya apabila berlakunya kunci tara ataupun total lockdown ini, apakah inisiatif yang dirasakan sesuai dalam kita menggunakan medium baru dalam talian ini mempromosikan sekurang-kurangnya produk-produk pelancongan dan juga produk-produk hasil daripada industri IKS kita sendiri? Ya, selain daripada kita mempromosi melalui online alam maya produk-produk pelancongan dari segi tempat ataupun yang tempat-tempat yang boleh dilawati apabila buka nanti, kita ada banyak produk craft. Industri craft kita sebenarnya kadang-kadang orang kata it's a blessing in disguise, kata orang putih lah. Dalam keadaan begini, kita dapat melihat bagaimana industri craft itu boleh berkembang. Sebab kita di bawah kraftangan kita membantu usahawan-usahawan craft ini. Jadi kita membantu dengan cara yang sistematik. Saya memerhati oleh kerana saya dikira baru juga. Jadi saya memerhati macam mana Motek melalui kraftangan membantu pengusaha craft ini. Jadi mereka melihat dari setiap negeri. Setiap negeri dia ada kekuatan sendiri. Ada niche market dia sendiri. Misalnya kita pergi Terengganu. Terengganu memang terkenal dengan batiknya. Tetapi mereka ada produk lain juga macam logam. Dia ada produk macam parang ke apa. Dan di situlah kraftangan akan membantu mereka ini untuk memastikan tenunan songket dia, membantu untuk memastikan produk-produk ini tidak akan pupus. Jadi kita membantu dari segi memberi, kita ada community based program untuk menggiatkan industri ini, dan kita membantu penggiat itu untuk membawa seramai-ramai terutama sekali orang yang terkesan oleh COVID-19 ini diberi latihan. Tapi latihan tu bukan free tau. Kita beri latihan dan juga bayar gaji, bayar allowance supaya mereka ada minat untuk membantu. Siapa nak buat songket tu bukan mudah itu. Dia memerlukan minat dan memerlukan komitmen. Jadi kita sebagai kerajaan melalui penjana yang diberi oleh kerajaan kepada kraftangan, kita membantu mereka untuk melahirkan usahawan baru. Dan ini di Terengganu. Itu juga di Sabah. Saya memati hari itu, saya pergi ke Sabah. Saya melihat ramai anak muda yang membuat craft yang ada juga tenunan, ada juga produk yang membuat bakul. Saya amat terharu melihat remaja-remaja melibatkan diri. Dan di Sarawak misalnya saya pergi, ini kebetulan juga ada juga melibatkan kawasan saya.
memang sudah lama sudah bergiat dalam bidang songket. Ada anak muda membuat dan dia mengambil orang kampung Songket untuk Sarawak. bekerja. Songket Sarawak. Kita ada beberapa tempat, tetapi kebetulan di kawasan saya, di bawah Dewan Undangan Negeri Gedong, di bawah Parlimen Batang Sadong, ada seorang remaja wanita ni, dia mengusahakan tenunan songket. Dan dia dapat membawa orang kampung untuk bekerja dengan dia dan diberi gaji. Tapi itulah yang dibantu kita supaya dia dapat mengembangkan industri ini. Jadi yang menjadi keunikannya juga ialah dia dapat melatih orang muda ni untuk menunjuk minat dalam bidang itu. Menjadi protege lah. Ya, menjadi protegi. Jadi saya amat berterima kasih jugalah kerana saya nampak komitmen orang baru ini. So kita perlu sebagai sebuah kerajaan, kita perlu membantu untuk mengembangkan industri ini, macam batik misalnya. Batik. Kawasan saya dulu apabila kita PKP, pertama sekali saya ingat buat pelitup muka. Tapi lepas kita bagi dia kain batik, lepas tu mereka digalakkan tu membuat batik sendiri. Jadi kita berjaya mewujudkan usahawan batik. Jadi di situ selain dari mereka dapat batik, mereka juga menggunakan batik itu membuat pelitup muka dan juga membuat uniform untuk orang ada acara. Dan semakin ramai kita telah pergi ke tempat-tempat macam tempat di Ulu-Ulu, di utara Sarawak yang susah nak pergi, di Bak Kelalan. Kita pergi dan kita berupaya untuk melahirkan usahawan-usahawan orang baru di kampung. 30 orang. Jadi ini cara kita untuk mengembangkan kita punya IKS melalui produk kraft tangan. Dalam hal itu kita boleh meneroka khazanah yang masih belum diteroka banyak. oleh pasaran. Banyak, Datuk Seri, selain daripada sektor pelancongan, kita juga sedia maklum kesenian dan juga kebudayaan juga turut menjadi antara salah satu daripada faktor penting dalam kita melihat kelangsungan industri seni persembahan, kebudayaan dan juga kesenian. Penggiat-penggiat seni juga cuba untuk berhybrid ataupun cuba untuk berasimilasi dalam pandemik COVID-19, melaksanakan persembahan secara dalam talian dan juga melaksanakan pelbagai corak persembahan untuk diberikan kepada paparan umum. Cuma mungkin persoalan dalam perihal kepada dasar-dasar kerajaan dan juga inisiatif kerajaan untuk membantu merancakkan minat, gerakan dan juga industri ini supaya tidak terus mati dan diam sebegitu saja. Datuk Seri. Kita ada NGO penggiat seni di bawah MOTEK dan kita membantu mereka dari segi memberi bantuan kewangan untuk NGO aktiviti supaya mereka dapat menjalankan pentadbiran NGO mereka. Dan pada masa yang sama ada juga NGO yang memberi proposal kepada kita untuk mereka menjalankan aktiviti persembahan. Tetapi kerana kita faham aktiviti persembahan ini tidak boleh dibuat secara fizikal, maka kita telah mengadakan membenarkan mereka untuk buat secara online. Ada tahun lepas pada bulan September, seluruh bulan September itu kita bekerjasama dengan ada 3 badan NGO ini. Mereka membuat persembahan, saya sebut di sini Gerak Angin. Program itu ada 17 segmen. 17 segmen kebetulan sempena dengan Hari Malaysia. Jadi saya amat kagum melihat kualiti mereka. Kualiti persembahan begitu tinggi nilainya. Jadi kalau kita tidak terokai mereka, kalau kita tidak memberi peluang kepada mereka, kita tidak akan tahu. Dan adanya macam masa begini, ianya banyak bergantung pada kreativiti. Kalau mereka ada kreativiti yang begitu luas, kita dapat melihat mereka boleh berkongsi dengan pihak di luar sana, malah di peringkat antarabangsa kerana ia dibuat secara alamiah. Jadi namun begitu pada masa yang sama kami di MOTEK juga merasa
simpati juga. Kerana berapa ramai yang boleh membuat secara alam maya dan berapa saja yang mereka boleh dapat. Jadi sebab itu kita membantu dari segi membantu NGO dia lah. Namun begitu yang penggiat seni ini mereka juga dapat bantuan daripada kementerian lain juga. Jadi kita menggalakkan kalau ada mereka nak datang nak membuat program dengan kita secara online. Cuma yang seni begini memang tak puas hatilah kalau dibuat secara online tak kan. Sama macam yang cantik dia kalau dibuat secara 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 fizikal. Dan beberapa kali dah program-program terbatal sebab baru kita dah ada perancangan. Lepas itu ianya kita ada MCO, PKP lagi, tak boleh lagi diadakan. Ini semua ini agak membimbangkan juga dan juga agak mengecewakan juga. Apalagi artis-artis. Apa perasaan mereka kan. Baik. Datuk Seri, kita akan menyambung perbincangan kita dan kita akan bercadar seketika untuk kita memberikan lebih bagaimana definisi sektor pelancongan ini diberikan gambaran lebih baik melalui usaha kita memerangi pandemik COVID-19. Sebenarnya seketika nanti dalam Bicara Naratif. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif, masih lagi bersama Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Datuk Seri, seketika tadi kita sudah pun banyak merencana dan juga bercerita tentang apakah gambaran situasi pandemik COVID-19 ini, impaknya terhadap industri pelancongan dan juga sektor kebudayaan dan juga kesenian. Cumanya dalam kita menghadapi lebih kurang 15 bulan pandemik COVID-19 ini, apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, dan kita juga boleh meneruskan perbincangan kita kepada dasar pelancongan dan juga dasar kebudayaan negara yang diusahakan dan juga sedang digagaskan. Ya, pada tahun lepas kita baru merasmikan dasar pelancongan negara pada 23 Disember oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ianya adalah satu dasar selama 10 tahun, 2020 hingga 2030. Di sini ianya membawa banyak perkara yang boleh mengangkat nama Malaysia lagi dari segi kualiti pelancongan kita. Dan apabila bercakap mengenai dasar pelancongan negara ini, ianya melibatkan beberapa perkara, tetapi kita melihat kepada keadaan kita di negara kita. Misalnya, kalau kita nak pergi melancong dalam Malaysia ni, banyak lagi tempat-tempat yang perlu kita perbaiki dari segi infrastrukturnya. Jadi kita menumpu kepada memperbaiki keadaan dalam negara kita dan kita sasarkan turis atau pelancong kita adalah pelancong yang akan berbelanja besar. Jadi sebab itu kita perlu bersiap sedia. Kita bukanlah dia kata orang kita tak perlu ramai orang datang ke negara kita, tapi kita mahu yang datang itu nanti akan berbelanja besar. Di situlah akan membawa banyak pendapatan pada negara kita. Jadi di bawah dasar pelancongan negara, kita meneliti segala yang akan membawa orang atau memikir Malaysia ini. Bila dia ingat Malaysia ini, mereka nak pergi ke Malaysia kerana mereka fikir Malaysia inilah top of the mind mereka, boleh ingat pasal eco pelancongan. That's the best place kalau nak pergi. Itulah Malaysia yang tempat nak pergi. Tapi kita di negara kita, apa kita perlu buat? Kita perlu siap sedia. Eco pelancongan pun kita perlu sedia. Kalau orang nak pergi ke waterfall misalnya, ada jalan-jalan yang tak teratur. Jadi kita bersiap sekarang ini. Dan kita melihat dari segi education misalnya, dari segi pendidikan. Pastikan dalam negara kita dari segi pendidikan, misal universiti mempunyai modul-modul yang akan ada dari sudut pelancongan, supaya bila masa inilah akan ada daya tahannya dalam negara kita. Orang pelajar-pelajar kita akan adanya jadi chef, adanya bidang yang berkaitan dengan pelancongan. Jadi ianya bersifat menyeluruh. Dan kita juga mahu supaya industri pelancongan kita lebih inovatif dan kreatif. Seperti mana kita nampak macam Singapura kan. Jadi kita menggalakkan industri pelancongan untuk bekerjasama dengan kita. Seperti mana yang kita katakan, dasar pelancongan ini bukannya dasar pelancongan yang kepunyaan kerajaan. Ianya adalah dasar yang kepunyaan
rakyat Malaysia. Sebab apa? Sebab yang membantu untuk melahirkannya ialah termasuk ketua-ketua masyarakat, komuniti setempat. Jadi sebenarnya ini telah dirancangkan dari tahun 2017 lagi. Bayangkan berapa lama ianya dirancangkan. Cuma apabila ada COVID-19 ini, ia menjadi satu peluang untuk kita membawa pembaharuan. Sebab kita tak terfikir bila berlaku pandemik ini, suddenly kita terfikir ada perkara baru yang perlu kita lakukan untuk dasar ini, berkaitan dengan dasar ini. Jadi sebab itu pandemik ini telah memberi banyak pengajaran kepada kita untuk kita membawa satu perkara yang lebih baik, meningkatkan tahap ataupun kualiti produk-produk dalam negara kita, dan juga kita mahu supaya Malaysia ini menjadi negara yang akan berjaya untuk mendapat hasil yang tinggi daripada sektor pelancongan. Jadi itulah kita menumpukan perhatian dengan dasar pelancongan negara. Kita juga pada tahun inilah, awal tahun ini, kita telah melahirkan dasar kebudayaan negara. DAKEN kita sebutnya dalam pendeknya DAKEN. Dan DAKEN ini akan membawa kita bagaimana kita nak menyusun atur dari segi kebudayaan kita, dari segi budaya dalam negara kita. Ianya lama dah negara kita tidak mempunyai dasar seperti ini. Jadi inilah peluang yang terbaik untuk kita memperkenalkan dari segi nilai-nilai, nilai-nilai yang berkaitan dengan negara kita, berkaitan dengan budaya kita. Jadi dua agenda utama ini adalah di antara kejayaan besar. Adalah kita ada, kalau dilihat dari segi kejayaan-kejayaan di mana kita melibatkan diri dalam beberapa aktiviti di peringkat antarabangsa. Saya nak tengok di sini banyak dalam masa COVID ni kita telah mencapai beberapa sebagai salah satu daripadanya Malaysia sebagai negara terbaik bagi sektor pelancongan mesra Muslim. Dan kita juga ada 4 anugerah kraft di anugerah kraft antarabangsa ICA tahun 2020 di Buchanan House, New Delhi, India. Itu ada 4 anugerah dah. Kita ada juga pengiktirafan UNESCO di bawah kategori Representative List of the Intangible Culture Heritage of Humanity, iaitu upacara wangkang dan pantun. Dan wangkang ni tongkang lah, dari Melaka. Tapi itu kita ada juga bersama dengan China. Dan pantun kita bersama dengan Indonesia. Tapi kita juga dapat anugerah itu. Dan Motek juga sedang dalam usaha untuk mengangkat Bandaraya Kuching. Bandaraya Kuching, bukan kerana saya dari Kuching, tapi ini sudah lama diusahakan sebagai salah satu jaringan bandaraya, network of cities, creative cities di peringkat ASEAN dan juga UNESCO di bawah kategori gastronomi. Ini insya-Allah lah harap kita dapat tu. Ada juga penganugerahan lain lagi, iaitu Brand Laureate kepada Islamic Tourism Center sebagai Strategic Business Alliance. Sempena penganjuran, ini sebab tu saya kena tengok ini. Penganjuran The Brand Laureate World Halal Best Brands E-Branding 2021. Dan Malaysia juga sebagai negara pelancongan kesihatan dan perubatan terbaik ini yang terkini lah. Yang paling katakan latest edition yang kita ada. Jadi ini di antara kejayaan kita. Walaupun dalam masa pandemik ini kita tak pergi melawat mana-mana, cuma adalah melawat dalam negeri bila masa kita boleh melawat. Tetapi pada masa yang sama kita sentiasa tidak berhenti untuk meneruskan untuk mendapatkan kejayaan nama. Nama itu penting kerana ini akan menjadi rujukan orang mengenai apa yang telah kita raih dari segi
reward yang ada pada negara kita. Alang-alang Datuk Seri dah menyentuh tentang Kuching Sarawak. Kita juga nak memberikan penumpuan kepada Khazanah Borneo khususnya. Apabila mungkin waktu ini adalah waktu yang sukar bagi industri pelancongan, tetapi ada berpandangan waktu yang terbaik untuk kita mempromosikan. Apabila dibuka persepadanan nanti, maka akan ramai pelancong yang akan berminat dan juga datang, kerana tujuan dan juga kerja-kerja promosi itu telah pun giat dilakukan dalam masa kita total lockdown ataupun berdiam diri dalam pandemik COVID-19 ini. Maka dalam perihal kepada menghargai Khazanah Borneo, banyak lagi lokasi-lokasi yang tidak pernah dituju, diterokai dan juga tidak diketahui tentang keunikan budaya etnik, ratusan etnik yang berada di Sabah dan Sarawak. Jadi ini merupakan blessing ataupun khazanah yang patut dihargai bukan saja masyarakat dunia tetapi juga masyarakat negara kita sendiri, Datuk Seri. Sebenarnya masa pandemik ini itulah kata blessing in disguise. Kalau Sarawak dia ada kaum etnik dia dalam 27, ada yang kata 30 lebih, ada sub etnik lagi lah. Sabah pun sama, dia banyak etnik-etniknya dan ramai orang tidak tahu. Pada masa inilah kita mengenengahkan budaya ini, budaya adat menjadi produk pelancongan, dan bagaimana kita cuba mengebeling ini supaya orang akan mempelajari adat dan budaya dari segi pakaian. Itu boleh dipamerkan nanti sebagai produk pelancongan. Saya sendiri pergi ke Sabah untuk menyaksikan sendiri bagaimana mereka membuat patung yang menggunakan pakaian-pakaian etnik mereka. Dan sama juga di Sarawak, ada juga menggunakan pakaian etnik ditunjukkan. Saya rasa ini adalah satu produk yang begitu bernilai tinggi, kerana bukan sahaja orang tu membuatnya yang mempunyai komitmen yang begitu tinggi sekali, tetapi ini boleh digunakan untuk kita menunjukkan representasi etnik-etnik ni ada. Dan ini akan melahir satu lagi produk di mana kita akan bercerita mengenai mereka ini. Malah ada yang ada museum. Kalau kita lihat ada yang galerinya, dia mencerita mengenai ini pakaian kaum Kadazan misalnya. Ini pakaian kaum dusun. Dan macam di Sarawak dia kata ini pakaian orang Iban, ini pakaian orang Bidayuh. Dan ada juga yang dari Semenanjung tidak tahu. Jadi mereka boleh belajar. Sama juga yang Sarawak pula boleh, Sarawak, Sabah dan Borneo boleh belajar mengenai adat budaya orang di Semenanjung. Jadi ini akan meningkatkan lagi perpaduan di kalangan kita. Kita merasa betapa nilai perpaduan itu melalui apa yang kita pelajari mengenai satu sama lain. Dan masa inilah saya nampak banyak yang tidak diterokai, macam tempat di kampung-kampung, macam waterfall. Saya sering kali menyebut pasal perkara ini sebab saya baru dimaklumkan apabila kita memegang jawatan ini, makin ramai orang nak menunjuk apa yang ada di tempat mereka, di kampung mereka. Jadi banyak lagi yang perlu kita terokai, sungai-sungai yang jernih yang nak digunakan tempat untuk berkelah. Ini akan menarik juga pelancong untuk pergi ke kampung-kampung. Nanti akan ada orang kata adventurism, tourism kan, adventure tourism. Ada yang akan pergi kepada green tourism, yang nak pergi trailing kah. Jadi ini akan melahirkan produk-produk baru, produk domestik yang baru. Orang kata hidden gems ataupun itulah hidden gem kita. Khazanah tersembunyi dia tu. Ini satu perkara yang cukup menarik untuk kita bawakan perbincangan lebih lanjut dalam bicara naratif. Seketika nanti kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Bersua kembali selepas kita berehat sejenak dan masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Datuk Seri, ini satu perkara yang cukup menarik untuk kita gambarkan. Sudah pastinya kita nak melihat tentang usaha kerajaan dalam mencapai imuniti kelompok dan dilaksanakan melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan kita menjangkakan exit strategi untuk kita melegakan pandemik COVID-19 ini dengan memberikan program imunisasi COVID-19. Dalam sektor pelancongan, malah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya
budaya juga. Bagaimana melihat program imunisasi COVID-19 ini juga merupakan satu dokongan yang perlu untuk digerakkan secara bersama oleh pihak kementerian? Kalau dulu kita di bawah dasar pelancongan negara, kita ada strategi kita jangka pendek untuk meyakinkan orang supaya datang untuk melancong. Tetapi sekarang ini, bagaimana kita nak meyakinkan orang kalau kita sendiri belum lagi divaksinasikan, belum lagi diimunisasikan. Jadi sebab itu kita ubahkan sedikit. Kita mahu supaya mereka dalam sektor pelancongan perlu diimunisasikan secara besar-besaran kerana kitalah yang menghadapi kitalah frontliners. Bila saya kata kita ni, mereka yang bekerja dalam sektor pelancongan ini. Jadi sebab itu kita ada pendekatan baru. Kita nak menyokong usaha kerajaan yang mana diperkenalkan pada 26 Februari hari itu program imunisasi ini. Jadi kita mempunyai perancangan sendiri. Kita mahu supaya seramai-ramai rakyat ini, terutama sekali mereka yang bekerja dalam sektor pelancongan ini, untuk diimunisasikan. Supaya mereka boleh bekerja dengan lebih yakin. Sebab mereka menghadapi pelanggan mereka, iaitu mereka yang di hotel. Mereka di hotel yang kuarantin dekat hotel. Mereka yang menangani, mereka mengendalikan. Ada juga yang tinggal di hotel walaupun bukan untuk kuarantin, tetapi mereka tinggal untuk jangka masa yang lama kerana kontrak lama dengan hotel. Jadi pekerja hotel perlu diberi mendapatkan vaksinasi ini dulu. Sama juga mereka dalam bidang penerbangan dan juga dalam sektor-sektor lain yang kita perlu beri vaksinasi ini. Jadi sebab itu kami telah mengadakan ada perancangan kami untuk memvaksinasikan. Pertama sekali kalau di Langkawi ini, Langkawi adalah salah satu daripada pulau yang selama ini memang inilah tempat orang nak pergi melancong. Tapi sekarang ini ada orang kata pulau hantu kerana tak ada orang. Sedih betul. Jadi kami berhasrat untuk memvaksinasikan populasi di Langkawi ini. Ada 76,400 penduduknya. Jadi kita nak memvaksinasikan sekurang-kurangnya 30,530 populasinya supaya ada imuniti kelompok di situ. Apabila mereka ini sudah divaksinasikan, maka ada keyakinan orang untuk pergi ke sana. Mereka pun ada keyakinan untuk menyambut pelancong-pelancong apabila masanya tiba nanti. Jadi kita mempunyai strategi-strategi tertentu supaya Langkawi nanti dapat dibuka seperti dulu. Selain daripada Langkawi, kita ada juga perancangan untuk Bandaraya Kuching. Sebab Kuching tadi saya cakap Bandaraya Kuching ada dalam program Creative City itu dalam bidang gastronomi, dan kita mahu supaya bila Kuching sudah naik namanya lagi, pelancong pun ada keyakinan untuk pergi ke Kuching. Kita perlu menarik minat orang untuk pergi melawat, dan semua ini adalah sektor ekonomi untuk negara kita. Dan kita bermula dengan dua tempat ini dulu. Dan saya mengharapkan agar kita dapat vaksinasi itu. Jadi macam Langkawi misalnya, kita ada beberapa airlines seperingkat international pergi ke Langkawi. Qatar Airways, kita ada China Airlines, kita ada Scoot dari Singapore, kita ada yang lokal lagi, kita ada Malindo, kita ada AirAsia, kita ada Maswing, kita ada Firefly yang pergi ke situ. Dari berapa banyak airlines yang pergi situ menampakkan bahawa memang banyak demand nak pergi ke Langkawi. Maka kita perlu bantu. Sebagai kerajaan, sebagai MOTEK, kami perlu bantu supaya Langkawi ini hidup semula.
Jadi sebab itu program vaksinasi ini amat penting bagi kita. Selain daripada itu juga kita ada juga program volunteers untuk membantu dalam vaksinasi ini. PPV. Mereka ini juga terdiri daripada mereka dalam subsektor pelancongan juga. Kita dari spa kan yang banyak berkaitan dengan sektor pelancongan. Mereka dalam spa, mereka yang muzik. Jadi kita mahu kalau boleh mereka ini divaksinasikan dulu. Lepas tu mereka juga dapat membantu untuk membantu kita akan tambahkan lagi seramai-ramainya mereka di Langkawi dan juga di Kuching untuk divaksinasi. Tapi jangan ingat dua ni tempat je. Kita juga lepas tu kita nak pergi ke pulau-pulau peranginan. Sebab ramai yang menunggu masa untuk pergi ke tempat itu. Jadi apabila kita sudah mencapai herd immunity atau immunity berkelompok ini, mungkin dalam 80%, sekurang-kurangnya kita dapat membuka ruang untuk pelancongan lagi. Dan kita mensasarkan mungkin dalam masa, kalau bolehlah, dalam masa ujung bulan Oktober diharapkan kita dapat bermula untuk sekurang-kurangnya buka untuk negeri. Domestik. Domestic tourism. Sebab domestic tourism ni memang banyak membantu. Kita baru buka dulu, lepas tu kita mengharapkan ianya boleh membantu untuk mengimbangkan apa yang kita telah rugi dari segi perbelanjaan pelancong antarabangsa tu kan. Jadi kita mahu supaya domestic tourism boleh membantu untuk meningkatkan pendapatan orang tempatan ini yang bekerja dalam bidang pelancongan. Tetapi apabila ada penutupan hotel semua tu, ianya agak mengecewakan kita juga. Tetapi kita tidak dapat bergantung kepada semangat kita dah tak ada lagi untuk meneruskan perjuangan kita dalam bidang ini, kita nak pergi ke tempat lain. Tak boleh macam tu. Kita perlu berusaha dan kami terpaksa bekerjasama dengan pihak industri pelancongan, seni dan budaya. Sebab banyak yang perlu kita lakukan selain daripada kita memperbaiki. Kita ada buat banyak perkara, bekerja sama dengan penggiat-penggiat ini, sama ada penggiat industri craft ke apa, industri perhotelan ke apa, semuanya kita bekerjasama. Kita perlu mencari jalan penyelesaian untuk mempercepatkan industri kita ini untuk bergerak maju ke hadapan. Kita tidak dapat menunggu supaya border dibuka. Tetapi kita perlu sentiasa mempromosikan. Sebab tu orang kata kenapa mempromosi masa motek ni, masa pandemik ini. Tetapi kalau kita tak promosikan, orang akan lupa kepada Malaysia. Orang akan lupa apa yang ada dalam Malaysia ini. Jadi saya kami dalam motek ini sentiasa bekerjasama dengan pihak industri. Apalagi kita memberi latihan kepada pihak pemandu pelancong, beri upskilling, reskilling program supaya mereka yang bersama dengan kita dalam industri pelancongan ini akan mendapat ilmu yang terkini yang diperlukan oleh masyarakat apabila sudah buka border, apabila sudah mula kita boleh bergerak lagi. Jadi sebab itu sebagai sebuah agensi yang memang menyumbang banyak sektor pelancongan ini, menyumbang banyak kepada KDNK negara, maka kita perlu mencari jalan yang kreatif untuk kita menambahkan lagi bagaimana kita akan dapat menambah lagi pendapatan negara kita melalui mereka yang terlibat dalam sektor kita ni yang berkaitan dengan kita. Jadi semua ini perlu diambil kira. Sebab itu apabila kita bercerita tentang pandemik COVID-19 dan pelancongan berada dalam satu situasi yang serba salah kerana nak bercerita tentang merancangkan sektor pelancongan ekonomi, tetapi pada masa yang sama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan juga rakyat Malaysia. Life and livelihood. Jadi itu satu perkara yang mungkin boleh memberi perdebatan yang lebih menarik lagi. Cumanya dalam kita bercerita tentang motek way forward, Sudah maklum tadi Datuk Seri mengatakan waktu kita berjeda dan kita berehat seketika ini adalah untuk kita mempromosikan supaya masyarakat global tidak lupa tentang keunikan Malaysia. Selain daripada keunikan asli yang kita miliki,
pelancongan juga banyak bergantung kepada servis, keunikan servis dari segi bagaimana servis itu mengikut kepada tata cara yang betul. Servis itu adalah menepati kehendak pelancong dan juga servis itu adalah berada pada tahap yang boleh dipuji. Bukan saja bergantung kepada produk-produk yang kita ada. Banyak negara-negara luar sudah pun berubah kepada servis yang lebih baik. Bukan saja daripada keunikan makanan, tetapi bagaimana mereka servis kepada makanan dan perhotelan itu sendiri. Jadi apakah perancangan The Way Forward yang diidamkan oleh pihak Motek dalam melihat inilah masa terbaik untuk kita menambah baik khidmat servis dalam sektor pelancongan yang akan menjadi satu penanda aras apabila persepadanan ataupun pelancongan dibuka nanti? Bila kita melihat orang pergi, dia tinggal di hotel misalnya, bila dia tinggal di hotel, lepas tu dia balik ke negara dia. Dia akan bercerita mengenai negara kita. Yang baik terutama sekalinya. Yang tak baik pun dia akan dicerita. Jadi sebab itu kita tidak mahu orang balik ke tempat dia ingat perkara tak baik. Sebab itu kita melatihkan reskilling, upskilling masa beginilah. Kita melatihkan orang kita sama ada pekerja dekat hotel ke, kita nak meningkatkan kualiti dari segi perkhidmatan mereka. Sama juga dari sudut ilmu yang dikongsikan, yang mereka akan cerita, bagaimana mereka capture cerita mengenai apa yang berlaku dalam negara dia, akan dijadikan bahan untuk sesiapa yang memberi perkhidmatan itu kepada pelanggannya. Sebab pelanggan akan melihat bagaimana dia dilayan. Bagaimana macam saya berjumpa dengan gastronomi punya yang mempromosikan makanan Malaysia ini. Saya tanya kenapa dia suka Malaysia. Oh, Malaysia kaya dengan banyak makanan, jenis-jenis makanan, dan yang penting orang Malaysia ini terlalu peramah, baik dan murah dari segi ilmunya, berkongsi bagaimana nak membuat makanan ini. Jadi ini adalah cerita yang baik mengenai Malaysia. Dan kita mengharapkan cerita seperti ini akan boleh menjadi uang, diuangkan, dimonetize. Apabila orang tu balik, orang lain akan datang lagi. Dia akan bercerita mengenai negara kita. Di mana yang baik kalau nak pergi bercuti. Ingat, Malaysia is the best in the world in terms of in your mind in terms of ecotourism. Sekarang ni di internet pun dah boleh review kan, di Agoda, di pelbagai platform yang kita boleh review servis dan sebagainya. Jadi ini merupakan peluang yang terbaik untuk kita rebut peluang itu dalam persediaan selepas pandemik COVID-19. Datuk Seri, sekali lagi kita nak berehat seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif. Berbaki masa yang sedikit ini untuk kita terus saja menanyakan persoalan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Nancy Shukri tentang libat urus yang dilaksanakan oleh pihak Motek bersama dengan penggiat-penggiat industri dan juga mereka yang berkepentingan dalam industri dalam memastikan feedback ataupun kita kata respon daripada penggiat-penggiat industri terhadap penambahbaikan industri pelancongan seni dan budaya. Datuk Seri, saya nak ambil peluang di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Malaysian Association of Hotels. Kita ada My Bar, banyak kita ada MTC, kita ada Mita, Mata, semua tu. Mereka inilah yang banyak memberi maklum balas kepada kita. Kita ada engagement dengan diorang untuk mendengar apa yang boleh kita bantu. Walaupun yang mereka nyatakan kepada kita bukan di bawah bidang kita untuk membantu dari segi memberi sumber keuangan. Kerajaan banyak memberi pembantuan kepada mereka macam tourist guide semua tu kan. Tapi yang company-company ini mereka memerlukan bantuan dari segi pinjaman. Mereka minta moratorium. Kami menyuarakan apa yang mereka nak untuk bantu mereka bawa kepada kerajaan. Lepas itu dari segi pinjaman kita menyokong. Kita ada tabung-tabung yang macam tabung pelancongan, infrastruktur pelancongan. Kita ada beberapa jenis tabung dan mereka juga memohon untuk minjam di bank. Kita kerjasama dengan 12 institusi keuangan untuk membantu SME dan juga microcredit di bawah penjana. Kita ada 1 bilion hari itu. Kerajaan umumkan 1 bilion. Jadi apabila mereka menghadapi masalah untuk mendapatkan pinjaman, kamilah akan pergi ke tengah untuk membantu. Namun begitu, kami amat berterima kasih
kami adakan crisis management team untuk mengadakan program ini dan mereka adalah menjadi ahli dan kita panggil mereka untuk memberi pandangan kepada kita. Sebab mereka inilah macam mereka yang menganjur acara yang biasanya mendapat hasil yang begitu banyak sekali, tapi kali ini langsung tak ada. Jadi penganjuran acara dalam mereka yang Masios, mereka akan memberi kita pandangan mengenai apa yang boleh dilakukan untuk membantu mereka. Ya. Nak menganjurkan acara tak dapat, tapi apakah yang mereka perlukan untuk menghidupkan syarikat mereka, untuk memberi membayar gaji staf mereka. Jadi semua ini adalah hasil daripada maklum balas mereka semua yang dari persatuan-persatuan ini memberi maklum balas kepada kita supaya kita dapat membantu mereka juga. Jadi sebab itu hubungan rapat kerjasama kami ini amat penting sekali supaya kita dapat membantu satu sama lain. So, kita bukan peniaga. Mereka lah yang berniaga. Mereka tahu apa yang mereka menjadi masalah mereka, apa yang boleh mereka lakukan, apa yang boleh dilakukan untuk membantu mereka. Jadi sebab itu kita perlu menganjurkan secara berterusan pertemuan di antara kita. Sebab itu libat urus itu adalah penting untuk kita melihat apakah penambahbaikan dilakukan dan kita juga terpaksa menyedari hakikat bahawasanya industri pelancongan ketika ini mungkin menghadapi satu kita kata bebanan yang amat berat untuk kita menghadapi pandemik COVID-19, tetapi kita sentiasa optimis dan juga positif dalam melihat insya-Allah industri akan kembali pulih selepas nanti selepas pandemik COVID-19. Insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Nazir Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Terima kasih juga Bau. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri. Sebabkan itu kita perlu untuk melengkapkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan supaya menjadi exit strategi dan juga boleh merancangkan kembali industri pelancongan seni dan budaya. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Teruskan siaran anda bersama dengan program-program lain di saluran berita RTM dan juga di TV1. Dengan itu kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan selamat malam.